بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ketahuilah bahawa setiap barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka disampaikan baginya seperti mana seseorang yang keluar untuk jihad fi sabilillah. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang di antara kamu yang keluar dengan tujuan, dengan niat untuk menuntut ilmu, malaikat kedudukannya seperti mana seorang mujahid yang keluar untuk berjihad fi sabilillah sehingga dah dia pulang. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang dipelajarinya, maka kedudukannya sama seperti mana seorang mujahid fi sabilillah. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya seorang yang jihad fi sabilillah, seorang mujahidun, seorang mujahid, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa mereka, Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh mereka, kemudian dikembalikan agar mereka kembali hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberi rezeki makan dan juga minum seperti mana rezekinya bagi orang yang masih hidup di antara mereka. Dan tidak lagi ini adalah kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang jihad fi sabilillah. Dan jihad itu ada dua bahagian, satu jihad dengan bisayf, dengan pedang, satu lagi jihad dengan bil ilmi, talabil ilmi, dan juga dengan amal. Tidaklah seseorang yang belajar untuk ilmu, itu adalah satu jihad. Ketika mana dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, seolah-olah dia sedang berjihad juga. Itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Quran. Sehingga ada orang-orang yang mati tidak dikatakan mati, maka mereka itu hidup sekiranya mereka itu jihad fi sabilillah. Walaupun dengan akal-akal manusia memandang seseorang itu gugur, seseorang itu terbunuh dalam satu medan peperangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar jangan mengatakan mereka itu telah mati, tetapi hakikatnya mereka itu hidup. Dan ulama-ulama tafsir mengatakan hidupnya mereka itu bukan dimaknai dengan yang majas, satu kiasan, tetapi hidupnya mereka itu dengan maknanya hakiki, hakikat yang sebenar-benar. Seperti mana contoh seseorang yang menuntut ilmu, dia dikira sebagai orang yang jihad fi sabilillah disebabkan dia hidup dengan ilmu tersebut. Dan tidak lain ilmu itu adalah curahan ilmu, nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala mana kisahnya terdapat di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur, ini disebut sebagai gugur dan syahid, tetapi tidak tahu bagaimana kehidupan mereka setelah mereka syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan mereka. Lalu mereka ahya, mereka itu hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kehidupan mereka itu di sudut rohnya ke dalam burung-burung yang berwarna hijau, yang mempunyainya sangkar-sangkar ibaratnya pelita di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana sangkar-sangkar itu ibaratnya seperti mana pelita-pelita yang berjaya, dan itu dikaitkan seperti mana tempat tinggal mereka sementara, ataupun dikatakan seperti mana sarang pada burung tersebut. Sedangkan orang-orang yang syahid, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam burung tersebut, lalu mereka hidup melalui gambaran seperti mana seekor burung yang terbang. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka burung itu pun terbang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, lalu menghinggap ke pohon-pohon syurga dan memakan buah-buahannya, dan meminum daripada sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga. Sehingga dah mereka puas, maka mereka kembali terbang ke sangkar-sangkar mereka di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan bahawasanya mereka itu masih hidup dan diberi rezeki makan dan juga minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahawasanya Jabir radhiyallahu anhu dalam keadaan tertunduk dan sedih, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jabir, mengapa keadaan kamu demikian?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah syahid ya Rasul, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang ini." Lalu kata Rasulullah, "Apakah kamu mahu mengetahui apa yang sedang berlaku pada ayahndamu?" "Mahu ya Rasul." "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah kembali menghidupkan ayahmu kembali." Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan rohnya lalu dihidup. Maka apabila dihidup, ini adalah hakikat. Cuma tidak boleh difahami dengan makul ataupun akal-akal manusia. Kerana akal kita masih lagi terlibat dengan pandangan lahiriah, zahiriah, duniawi. Dan belum lagi akal kita memahami tentang yang barzakhi ataupun apa yang telah berlaku terhadap orang yang telah mati, melainkan diberitahu keadaan mereka. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah berbicara dengan ayahmu wahai Jabir secara langsung, tanpa disebalikkan hijab. Sedangkan sebagai manusia itu kebanyakan mereka berbicara dengan Allah tidak dengan tabirnya hijab. Tetapi orang-orang yang syahid berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara secara langsung dengan mereka tanpa adanya hijab." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang syahid pada ayahmu, "Ya Jabir, wahai hambaku, mohonlah, mintalah, nescaya aku akan memberinya kepada kamu." Lalu sahabat Rasulullah yang syahid memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke atas dunia agar aku dapat kembali berjihad fi sabilillah, sehingga aku gugur sebagai syuhada." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku telah memuktamadkan, aku telah menetapkan bahawasanya seseorang yang telah diambil rohnya, maka tidak dikembalikan dia di atas dunia, melainkan hendaklah dihidup bersamaku, makan dan minum dengan apa yang dikurniakan kepada mereka." Apa maksudnya di sini? Rasulullah SAW nak bagi tahu bahawasanya seseorang yang syahid mohon kepada Allah untuk syahid lagi. Mengapa agaknya? Kerana mereka benar-benar telah merasai, mereka bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka.
Mereka adalah orang yang bangun pergi jihad fi sabilillah dengan harta benda mereka dan juga nyawa mereka. Akan tetapi ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sungguh-sungguh luar biasa, yang tidak terbayar sebenarnya dengan amal jihad itu sendiri. Seolah-olah bahawasanya bukan harga jihad dapat membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu hamba Allah Subhanahu wa taala ini pun mengatakan, ya Allah, siapakah yang dapat memberitahu tentang kedudukanku kepada saudara maraku yang masih hidup? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan memberitahu kepada mereka. Satu riwayat yang lain disebutkan oleh sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi. Ikut bermimpinya para syuhada yang gugur dalam peperangan Uhud. Antaranya adalah Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi syurga kepada kami dan Allah kembali menghidupkan kami. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kami makan dan minum yang jauh lebih baik daripada makan dan minum sewaktu kami hidup di atas dunia dahulu. Dan kami ini berada dalamnya burung-burung yang berwarna hijau dan berterbangan masuk dan keluar ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kami merasai nikmat tersebut. Akan tetapi kami tidak mengetahui siapakah yang akan memberitahu tentang apa yang kami alami, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, sehinggalah kami memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah dengan apa yang telah kau beri kepada kami kepada hamba-hamba-Mu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, aku akan sampaikan apa yang berlaku kepada kamu. Kemudian turunlah ayat Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kamu menyangka bahawa orang yang telah gugur di medan jihad itu, dalam peperangan itu, sebagai orang yang telah mati. Bal ahya, bahkan mereka hakikatnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki kepada mereka, sehingga mereka itu bergembira, bersukacita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tetapi tidak ada siapa di antara orang hidup mengetahuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka itu bersukacita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, dan mereka juga bergembira dengan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang orang-orang yang bakal menyusul mereka, yang belum sampai bersama mereka lagi. Bahawasanya tidak adanya ketakutan buat mereka, tidak ada juga kesedihan buat mereka. يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Mereka bergembira dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan amalan orang-orang yang beriman. Jadi beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah sebagai jawapan bagi mereka yang bertanya bagaimana keadaan orang yang telah syahid. Bahkan itu juga adalah satu jawaban buat kita semua. Orang-orang yang telah syahid merasai nikmatnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana nak menggambarkan, nak memberitahu kepada saudara mereka yang masih hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya kepada kita.
Sehingga kata ulama-ulama kita bahawasanya dikira sebagai orang itu di atasnya jihad fi sabilillah bila mereka mempelajari ayat-ayat tentang jihad. Hakikatnya menuntut ilmu tentang ilmu jihad adalah sebuah jihad. Walaupun belum lagi dibangun untuk berjihad fi sabilillah. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu, maka apabila dia sampaikan, maka itu adalah satu jihad fi sabilillah. Seseorang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bangun, dia berdakwah, menasihati manusia, maka itu adalah satu jihad daripada Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah akan manusia ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Tuhanmu ya Muhammad, dengannya hikmah dan juga nasihat-nasihat yang terbaik buat mereka. Dan itu adalah satu jihad daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya ganjaran pahalanya adalah jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahawasanya hakikatnya seseorang yang berjihad bukan sekadar dengan mengangkat pedangnya, senjatanya, dengan nyawanya, dengan dirinya, dengan harta bendanya. Tetapi hakikatnya jihad fi sabilillah juga adalah dengan ilmu, dengan pengorbanannya, dengan harta bendanya, dengan tujuan talabul ilmi, menuntut ilmu, sehingga dia juga berada di atas jalan jihad fi sabilillah. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang itu berniat untuk jihad melainkan dia itu dikira sebagai orang yang syahid sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya, walaupun ketika itu dia berada di atas tilam yang empuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan bila seseorang berniat sebagai orang yang jihad fi sabilillah, tidak lain dia telah membawa dirinya, menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya satu amalan yang kita tidak akan mampu mengikutnya, itulah amalannya para salafus salih sebelum daripada kita. Itulah para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh dikatakan satu amalan mereka, satu hari daripada amalan-amalan mereka tidak mampu bagi itu untuk mengamalkan. Walaupun kita dengan slogan ikutlah para salafus salih, ikutlah para salafus salih, tapi hakikatnya satu hari amalan para salafus salih tak mampu bagi kita untuk mengamalkannya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, duduk bangun mereka itu semua atas jihad fi sabilillah. Segala amal-amal mereka itu adalah satu jihad fi sabilillah. Mereka bercita-cita untuk menjadi syuhada. Bahkan duduk bangun mereka seperti mana orang yang bernazar. Apabila dia bernazar, maka semua amalan duduk bangun mereka yang bukan fardu, yang tidak wajib, menjadi fardu dan wajib atas mereka. Seperti mana contoh, tidaklah pada ketika itu disuruh untuk jihad fi sabilillah, tetapi buat mereka bahawasanya belum lagi sampai kewajipan jihad, mereka telah mewajibkan jihad atas diri mereka. Bahkan ibadah-ibadah mereka itu mereka tunaikan sebagai satu nazar mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mengubah perjanjian dan nazar mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh doa di antara mereka, ya Allah, aku jadikan ibadahku ini sebagai satu nazar untukmu ya Allah, dan tidak ada aku akan meninggalkannya, mereka aku akan istiqamah melakukannya sehingga aku menemuimu ya Allah. Itu adalah nazar mereka, perjanjian mereka dengan Allah, dan mereka tidak mengubah nazar-nazar mereka tersebut. Ini adalah amalan para salafus salih yang tidak mampu bagi kita untuk melakukannya. Seperti mana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada Rasulullah, bahawasanya bapa saudaranya juga bernama Anas bin Nadri.
Apa saudaranya mengatakan bahawasanya aku tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Rasulullah yang pertama, itulah perang Badar. Tetapi aku berjanji kepada Allah dan aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada lagi peperangan setelah peperangan Badar ini, pasti aku akan mengikuti baginda Rasulullah untuk berjihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Sehingga tibalah pada tahun yang ketiga Hijrah yang disebut sebagai perang Uhud. Lalu Anas bin Nadir ini pun mengikuti jihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan nazarnya, janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apabila seseorang bernazar, dia sedang membina sifat as-siddiq dalam dirinya. Lalu dia pun berjihad di dalam peperangan Uhud, sehinggalah Muaz bin Jabal pun bertanya kepadanya, "Ya Anas, mau ke mana kamu? Sesungguhnya aku telah mencium baunya syurga Allah Subhanahu wa taala di bukit Uhud. Aku mau ke sana." Lalu dia pun maju, dia pun pergi berjihad di tengah-tengah musuh sehinggalah dia syahid. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, antaranya sahabat Rasulullah yang lain bertanya kepada dia, yang bernama Sa'ad, "Ya Anas, ke mana kamu mau pergi? Sesungguhnya aku telah mencium baunya, harumannya akan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan ke sana." Lalu dia pun jihad sehingga dia pun syahid. Bila dah selesai dalam peperangan Uhud, maka para sahabat Rasulullah SAW mencari jenazah-jenazah para sahabat yang telah gugur syahid untuk dikenali. Siapakah dia? Sahabat yang mana? Siapa namanya? Siapa saudara maranya? Siapa ahli warisnya? Lalu para sahabat pun mencari sehingga dah bertemu dengan satu jenazah yang mempunyai lebih daripada 80 luka yang besar-besar. Besar daripada ditusuknya pedang, ditusuknya tombak, dipukulnya dengan pedang, dan macam-macam lagi. Sehingga hampir-hampir jenazah itu tidak dikenali. Tetapi perlu dimaklumkan pada ahli warisnya, sehingga sebagian sahabat pun pergi ke Madinah untuk memanggil siapa-siapa di antara saudara maranya, adik-adiknya yang jihad bersama Nabi di Uhud. Kerana apabila mereka tidak pulang, maka mereka telah gugur syahid fi sabilillah di Uhud. Lalu datanglah seorang perempuan bernama Ar-Rabi'ah bin Nadri. Itulah saudarinya kepada Anas bin Nadri. Lalu dia melihat, dia mencari, sehingga dia mengenalinya Anas bin Nadri ini dengan jari telunjuknya saja yang tinggal, yang boleh dikenal. Yang lain semuanya hancur. Siapakah dia? Anas bin Nadri. Sangat dahsyat kematiannya. Tetapi dengan kematiannya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di kalangan orang-orang yang beriman itu terdapatnya laki-laki yang membenarkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka telah menunaikan nazar-nazar mereka kepada Allah. Wa minhum man yantazir, dan ada di antara mereka masih lagi menunggu untuk menjadi syuhada, syahid fi sabilillah. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah dengan apa yang mereka telah janjikan nazar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya kematian mereka sehingga turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa minhum man qada nahbahu, di antara mereka itu ada yang telah menyelesaikan nahbahu, kata ulama-ulama dua. Yang pertama adalah nazar mereka, yang kedua adalah perjanjian mereka yang mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti mana perjanjian yang pertama adalah kita mengikat dengan Allah. Allah bertanya kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala saja Tuhan kita. Dan kita akan mati dengan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya. Itu perjanjian yang pertama. Tetapi di kalangan para sahabat membina lagi perjanjian-perjanjian lain dengan cara yang nazar. Sehingga mereka menunaikan nazar mereka, sehingga mereka pun menjadi syuhada fi sabilillah. Allah menurunkan ayat ini sebagai memuji mereka. Liyajziyallahu sadiqin bi sidqihim. Allah Subhanahu wa taala benar-benar membalasi dengan apa yang mereka telah nazarkan secara benar. Apa maksudnya? Nazar itu adalah salah satu sifat as-siddiq. Apabila seseorang menunaikan nazar, dia seorang yang as-siddiq. Oleh kerana itu kata ulama, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu disebut sebagai as-siddiq kerana duduk bangunnya semua amalnya seperti mana tidak ubah, seperti mana orang yang sedang bernazar. Itu yang kita tidak mampu untuk menunaikannya. Kita boleh solat sunat tetapi tidak sampai bernazar untuk solat sunat. Kerana apabila bernazar, maka dia menjadi satu kewajiban. Bila dia wajib, hukumnya lebih berat berbanding hukumnya sunat. Sunat itu boleh dipilih mahu atau tidak. Tapi kalau sekiranya menjadi nazar, wajib melakukannya. Kerana nazar itu dia berjanji dengan Allah dan dia tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, barang siapa yang melanggar nazarnya, maka dia perlu membayarnya. Begitu dengan kafarahnya nazar. Seperti mana kafarah juga orang-orang yang bersumpah, sama juga dengan yang kafarahnya nazar. Dia perlu berpuasa, memberi makan orang miskin, membebaskan akan hamba sahaya sekiranya tidak menunaikan nazar. Tetapi para sahabat Rasulullah menunaikan nazarnya, sehingga nazarnya sampai mereka dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam ini belum kiamat lagi. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada mereka yang benar-benar menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah daripada peperangan Uhud juga Rasulullah berjalan melihat jenazah para sahabat yang syahid. Di situ adanya Sayyidina Hamzah. Di situ juga adanya Mus'ab bin Umair. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi bahawasanya mereka ini para syuhada. Bila mereka syuhada, bal ahya, mereka hidup. Bersaksilah kamu bahawasanya mereka syahid, mereka syuhada, mereka masih hidup. Dan hendaklah kamu mendatangi mereka dan menziarahi mereka, dan tidaklah siapa di antara manusia sampai di kiamat yang memberi salam kepada mereka, mereka akan menjawabnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, apabila kita berpeluang menunaikan haji ataupun umrah, maka selalulah lazimlah menziarahi pusara di Uhud. Di kalangan mereka itu orang-orang yang masih hidup, mereka tidak mati. Dan dilarang bagi kita mengatakan bahawasanya ini tempat orang yang telah mati. Kubur sebagainya syuhada. Bila kuburnya syuhada, bal ahya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup, kamu jangan kata mati. Kamu tidak beradab dengan mereka. Allah yang melarang. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan orang yang telah gugur syahid fi sabilillah sebagai orang yang telah mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak mengetahui dengan akal kamu bagaimana kehidupannya, sehinggalah kamu mengikut mereka. Apa maksudnya di situ? Orang yang syahid satu-satunya golongan yang mengetahui dengan apa yang sedang berlaku di atas dunia. Allah memperlihatkan buat mereka, sehingga mereka menunggu orang yang berjihad fi sabilillah untuk berkumpul bersama mereka di syurga Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita ketahui bahawa kehidupan kita ini sebenarnya bukan sekadar kita sedang datang ke satu tempat
menuju ke satu tempat. Tetapi sebenarnya ada yang sedang menunggu kita di tempat tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita, mak ayah kita. Mereka juga sedang menunggu kita. Mengapa? Agaknya kerana mereka telah merasai nikmat seorang yang mati sebagai orang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang syahid menunggu-nunggu orang yang lain juga syahid agar bersama-sama berkumpul dengan mereka. Sehingga sebagian kata ulama-ulama kita, barang siapa yang hidup lalu memilih untuk syahid walaupun bukan dengan niat pedang tetapi dengan niat syahid, maka dia akan syahid. Maka dihimpunkan berkumpul di dalam barzahnya itu dengan orang-orang yang syahid. Seseorang yang mana menuntut ilmu lalu mati sewaktu dia menuntut ilmu, maka akan berkumpul dengan mereka-mereka yang dulu pun mati sewaktu menuntut ilmu, bergabung bersama-sama. Seseorang yang mati tak kala mana mengajarnya ilmu, bila mereka mati, maka berkumpul dengan orang-orang yang pernah mati sebelum ini sebagai orang yang mengajar ilmu. Seseorang yang berdakwah lalu mati ketika mana dia berdakwah, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati sebelum itu yang pernah berdakwah fi sabilillah. Seperti mana kata Rasulullah SAW bahwasanya Mu'adz bin Jabal adalah faqih di antara umatku. Maka barang siapa yang mati atas seorang yang adalah seorang yang faqih juga, maka dia akan berhimpun, dibangkitkan bersamanya Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW. Seorang ahli hadis, maka dia akan berkumpul dengan ahli hadis yang telah mendahului mereka. Itulah keadaan golongan-golongan umat Islam yang dikumpulkan oleh mengikut pada maqam-maqam mereka. Tetapi yang paling besar sekali adalah mereka yang berkumpul sesama mereka dalam keadaan semua adalah syahid fi sabilillah. Ada di antara mereka syahid dengan yang pedang, dengan yang senjata, tetapi ada di antara mereka yang syahid dengan niat saja. Itu yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Seperti mana dalam satu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia terlibat untuk masuk ke dalam saf. Rasulullah SAW takbir, Allahu Akbar. Sebelum dia takbir, dia berdoa, Allah ma'atini afdala ma tu'ti ibadak salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku sebesar-besar kurniaan, seutama-utama kurniaan, seperti mana Engkau beri kepada orang-orang yang salih, mana orang yang telah mati. Mati dengan salih, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kurniaan yang paling besar di kalangan orang salih mukminin, melainkan dia adalah syahid, mereka adalah syuhada, seperti mana firman Allah, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Kurniaan tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila selesai solat, Nabi bertanya, siapa di antara kamu yang baca doa tersebut? Saya, ya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi syahid katamu. Kerana kurniaan yang paling besar adalah syahid fisabilillah. Lalu dalam satu ketika dia naik ke atas kudanya untuk menyahut seruan jihad, maka dia pun syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tunaikan dan mustajabkan doanya. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Jadi apa maksudnya? Allah memilihnya untuk mati sebagai orang yang dapat ganjaran pahala yang terbesar daripada semua ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang mukminin salihin. Disebabkan ulama kita pernah ditanya, selain Nabi, selain pada Rasul, sekiranya seseorang itu seorang Nabi, ia akan mati sebagai seorang Nabi. Kedudukannya adalah Nabi dan tidak terbatas. Begitu juga seorang Rasul, Nabi sampai pada taraf Rasul yang mati, maka mereka akan mati dalam tarafnya kedudukannya sebagai Rasul dan tidak mati sebagai orang-orang biasa. Lalu bagaimana selain daripada mereka? Lalu ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada ganjaran pahala yang terbesar, kurniaan yang paling luar biasa yang pernah Allah kurniakan kepada orang yang telah mati di kalangan salihin wal mu'minin, mereka orang-orang yang syahid fi sabilillah.
kata ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun begitu, Rasulullah SAW membahagiakan umatnya. Rasulullah SAW membahagiakan umatnya dengan pengkabaran yang mahabbah, cinta. Seperti mana kata Rasulullah SAW, di akhirat kelak manusia dibangkit, lalu dipanggil. Dan di sana kata Rasulullah ada satu mimbar yang dibuat daripada cahaya. Lalu para nabi melihat mungkin mereka yang akan menduduki akan mimbar tersebut. Kemudian pula bangkitnya para syuhada yang mungkin mereka beranggapan ini mungkin mimbar milik kami. Sangat-sangat bercahaya. Cahayanya itu bawah sedikit pada kedudukan Arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu mimbar di bawah Arsh yang sangat bercahaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditunggu-tunggu siapakah mereka yang akan menduduki akan mimbar tersebut. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu mahu mengetahui siapa yang akan mendudukinya sehingga para nabi dan syuhada mencemburui kedudukan mereka. Siapa yang Rasul? Tidak ada mereka apabila mencintai saudaranya, maka dia mencintainya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hub, dengannya hub, satu cintanya, mengkasihaninya, mencintainya akan saudaranya seperti mana dia mencintai akan dirinya. Lalu kata Rasulullah, maka mereka itu akan menduduki akan syurga tersebut. Lalu ulama-ulama ditanya, kalau begitu bahawasanya ada lagi golongan yang jauh lebih tinggi kedudukan daripada orang yang syahid. Lalu dijawab oleh ulama-ulama kita, ya, tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya para syuhada juga setelah mereka itu syahid, mereka sedang menunggu saudara mereka yang mereka cintai untuk syahid juga. Jadi maksudnya apa di sini? Ini menunjukkan bahawasanya kata ulama-ulama kita, Allah memulai orang yang mencintai kerana Allah berada di mimbar tersebut. Akan tetapi yang menyusul mengikutinya semua di kalangan orang-orang Islam, semua orang-orang yang mati beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditakwilkan oleh ulama-ulama makna daripada hadis ini. Dan sebagai penutup yang terakhir yang perlu kita ketahui bahawasanya seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah niat untuk jihad, maka dia boleh mati dalam keadaan jahiliyah ataupun mati sebagai mana orang-orang Yahudi. Akan tetapi perlu difahami maksud jihad daripada hadis Rasulullah bukan mengangkatnya senjata, bukan mengangkatnya pedang, bukannya pergi memerangi orang-orang kafir di sana. Tetapi kata ulama-ulama, jihad yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membantunya agamanya, membantu Allah dan juga Rasulnya. Jadi maksudnya apa? Iaitulah dengan menjaga amal-amal Islami dan juga amal-amal iman sehingga tidak ada seseorang itu mati melainkan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebarkan Islam dan iman tersebut. Jadi tidak lagi ini yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap di antara kita mesti ada niat sebagai satu jihad. Sehingga ulama mengajar, apabila kamu mendirikan solat, maka niatlah solat itu satu jihad buat kamu. Apabila kamu zikrullah, maka niatlah itu adalah satu jihad. Allah jihad kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa agaknya? Kerana semua amal ibadah akan menjadi satu amal yang jihad fi sabilillah. Hanya diperlukan dengan an-niyah. Dikiaskan barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia berada jihad fi sabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjid untuk belajar ilmu dan juga mengajarkannya, maka dia seperti mana taraf mujahidin fi sabilillah. Maka oleh kerana itu Rasulullah mengajar kita agar di antara kita masih ada niatnya jihad fi sabilillah, dan jihad itu tidak lain adalah dengan istiqamah, dengan mujahadah, dan tidak lain adalah itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.